Lautan seringkali berubah pada setiap masa dan waktu. Ombak, arus, pantai serta dasar laut mempengaruhi struktur geografi dan hidupan sekitarnya. Enapan dasar laut semula jadi seperti batuan, pasir dan tanah tidak hanya merupakan antara sebahagian dari lanskap di dasar lautan. Aktiviti maritim manusia juga menyumbang ke arah ekosistem dunia lautan ini. Memahami lautan adalah sebahagian daripada proses menyediakan kita mengelak daripada kita menghadapi bencana yang akan memberi impak yang besar. Cuma saya ingat di Malaysia perhatian kurang diberikan dalam kita kata dalam pendidikan, sedangkan Malaysia adalah negara maritim, antara negara maritim yang mana dikelilingi oleh lautan. Jadi kita dalam kajian lautan ni sentiasa kita nak beri penekanan kepada supaya kita dapat memahami sejauh mana kita boleh manfaatkan sumber lautan kita, dan yang kedua untuk kita bersedia terhadap apa juga bentuk impak atau bencana yang datang daripada lautan lah. Ada beberapa bentuk kajian yang daripada skop yang besar. Antaranya yang pertama adalah kita cuba memahami proses di laut yang mana melibatkan fizik, iaitu proses gelombang, proses arus, yang mana proses-proses ini mempengaruhi produktiviti lautan, di mana kawasan ikan banyak, di mana kawasan ikan sedikit. Kemudiannya kajian ini juga membawa kita kepada memahami impak terhadap iklim. Itu yang antara yang pertama. Yang keduanya adalah dalam konteks biologi. Kita nak cuba faham organisma di lautan, ikannya, koralnya yang memberi pengaruh yang sangat besar terhadap sumber makanan kita di laut. Yang ketiganya kita juga cuba memahami impak yang manusia buat terhadap lautan. Jadi antaranya adalah memahami pencemaran di kawasan laut. So ini melibatkan kajian-kajian kimia. Antaranya kita tengok kandungan-kandungan pencemaran di lautan. Sekarang ni yang paling terkini adalah kajian terhadap plastik. Bagaimana impak plastik terhadap kita kata persekitaran lautan, sebab dia beri impak yang besar terhadap juga kehidupan di laut. Dan juga yang saya ingat untuk kajian jangka panjang, kajian geologi sangat penting, sebab untuk kita faham apa berlaku 10,000 tahun dulu, apa berlaku sejuta tahun dahulu, kerana dia memberi kita kefahaman apa yang akan berlaku pada masa hadapan. So itu antara kajian-kajian utama dalam bidang oceanografi. Oceanografi ini sangat-sangat luas bidangnya sebenarnya lah. Tapi apa yang Met Malaysia perkhidmatan di Met Malaysia ini lebih kepada kita panggil oceanografi fizikal. Maksud dia yang di permukaan laut lah. So, apabila ada angin kencang secara berterusan dan akan ada kenaikan aras laut yang lebih mempengaruhi kawasan pantai, bukannya dekat laut dalam lah. Contoh yang kita lihat di monitor ini di kawasan Geting antara sempadan Kelantan dengan Thailand, itu adalah kawasan yang paling terkesan dengan kenaikan aras laut. Sekiranya berlaku serentak dengan air pasang besar dan ombak kuat, kemungkinan besar dia akan memburukkan lagi proses lapisan pantai yang berlaku. Lain daripada itu, Met Malaysia pun ada membuat pemantauan suhu permukaan laut. Dan sudah pastilah arus permukaan laut adalah parameter yang sangat-sangat penting untuk aplikasi perikanan, mencari dan menyelamat oleh pihak agensi-agensi berkuasa dan sebagainya. Jadi, apabila kita lihat suhu permukaan air laut ini dan juga arus laut beserta dengan angin dan ombak, ia sebenarnya mempengaruhi pergerakan tumpahan minyak. Met Malaysia memang bertanggungjawab di dalam rancangan kontingensi kawalan tumpahan minyak kebangsaan. Met Malaysia adalah ahli dalam jawatankuasa itu. Di mana apabila ada tumpahan minyak berlaku, kita akan membekalkan ramalan trajektori tumpahan minyak. Ke manakah tumpahan minyak akan pergi? Jadi maklumat ini sangat-sangat penting untuk pihak berkuasa, contoh Jabatan Alam Sekitar, pasukan pembersihan pantai, di manakah mereka akan pergi dan fokuskan. Selain daripada itu juga, sistem ramalan trajektori tumpahan minyak ini kita boleh ubah suai untuk membuat trajektori objek hanyut. Untuk pihak berkuasa dalam cari lamat, iaitu mencari dan menyelamat ataupun search and rescue, kita panggil, mereka memerlukan panduan berdasarkan keadaan angin, keadaan ombak, arus laut. Itu akan mempengaruhi pergerakan
objek hanyut yang boleh jadi sebagai mungkin kapal rosak enjin. Apabila kapal rosak enjin, ia akan hanyut di tengah laut. Sama juga macam orang jatuh, dia akan hanyut. Dan kita akan mengeluarkan ramalan sehingga 5 hari ke hadapan mengikut permintaan. Dengan syarat kita tahu posisi ataupun koordinat terakhir dan juga masa yang kita ketahui objek itu. Dan kita akan membuat ramalan ke manakah ia akan pergi. So, bermakna agensi cari dan menyelamat boleh mendapat sedikit panduan. Tapi seperti yang saya katakan, ianya objek hanyut. Sekiranya orang yang jatuh ke laut itu pandai berenang dan dia berenang melawan arus, sudah semestinya lah maklumat kita salah kan? Itu masuk objek hanyut lah. Dijangkakan hanya sekitar 18% daripada enapan dasar laut dunia yang telah berjaya dipetakan sehingga kini. Pemetaan lautan dan kajian dasar laut adalah satu tugas yang tiada penghujung. Kesemua kajian serta kerja-kerja ini menuntut sumber keuangan, keprihatinan serta tenaga kerja yang besar dan berterusan. Kalau kita kata hidrografi, hidro adalah air dan grafi itu sendiri adalah lukisan. So kita gabungkan air dan lukisan. Dan maksud pengumpulan data, pengukuran di dalam air dan juga diistilahkan dalam bentuk lukisan ataupun carta. Pada asalnya sebelum dan selepas merdeka, bermula pada tahun 1868 dilakukan oleh tentera laut British sehinggalah pada tahun 1964 dan 1965 TRDM telah mengambil inisiatif untuk menubuhkan cawangan hidrografi TRDM yang berada semasa itu di Kementerian Pertahanan Jalan Semarak. Pada tahun 1979, melalui program pembangunan istimewa Angkatan Tetap Perista, kita telah memohon untuk membuat satu markas sendiri. Maka dengan itu kita dipindahkan di sini di Pulau Indah dengan diberi nama Pusat Hidrografi Nasional untuk melakukan kerja-kerja hidrografi di negara. Khususnya untuk penerbitan carta bagi keselamatan pelayaran. Dan pada tahun 2004 maka bermulalah kita menukar era kepada digital, iaitu carta elektronik yang pertama pada 2004. Sehingga kini PHN telah bertransformasi untuk menjadi sebuah pusat hidrografi yang lebih berkualiti dengan menggunakan teknologi moden. Contohnya menggunakan multi-beam system. Dengan perairan Malaysia yang berkeluasan sebanyak hampir 570,000 km², iaitu 2 kali ganda daripada keluasan darat. So, akan mengambil masa yang lama. Kita menjangkakan dengan menggunakan multi-beam system, kita akan siap sepenuhnya pada tahun 2050. Pada tahun 1921, International Hydrographic Organization telah memulakan langkah standard bagi melakukan pemetaan lautan supaya dapat digunakan untuk tujuan pelayaran, aktiviti marin dan penjagaan alam sekitar yang lebih selamat dan terpelihara. Kita juga terlibat dalam kerja-kerja seperti oil and gas explorations, coastal zone management, port and pelabuhan kecil. Dan Alhamdulillah sehingga kini dalam kita punya transformasi, kita akan menerbitkan sebanyak 175 carta ENC, iaitu carta digital, dan juga 134 carta kertas. Dan produk kita yang lain iaitu publikasi kita, kita keluarkan publikasi iaitu berkenaan dengan air pasang surut dan di dalamnya mempunyai 70 pelabuhan utama. Langkah ini telah berkembang dan semakin maju dengan bantuan teknologi moden kini. PHN juga telah memperkenalkan National Charting Plan 2050 yang merupakan plan pencartaan perairan negara bagi tempoh 30 tahun akan datang, yang mana ianya selari dengan pelaksanaan pengumpulan data baru melalui teknologi terkini, merangkumi keperluan awam dan juga pertahanan negara. Ini merupakan salah satu proses penghasilan carta nautika atau dikenali sebagai carta mal
Ini adalah cartamal 6400 iaitu sekitar pelabuhan Kuantan. Jadi setiap cartamal ni dia ada banyak sumber seperti sumber pengukuran kapal hidrografi dan juga melibatkan data pengukuran daripada pelabuhan itu sendiri. Ini diikuti dengan proses satellite image bagi mendapatkan ketepatan data kawasan di pesisir pantai sehingga ke daratan. Seterusnya cartamal ini akan dihasilkan dengan menggunakan perisian paper chart composer atau dikenali sebagai PCC dan akan menjalani proses kawalan mutu sebelum ianya diterbitkan secara rasmi. Usaha kajian hidrografi ini mampu dimanfaatkan oleh semua komuniti marin secara khususnya dan keseluruhan masyarakat secara amnya. Ilmu hidrografi telah lama dipraktikkan sejak zaman dahulu lagi. Pelayar-pelayar tempatan yang mahir seringkali menjadikan keadaan fizikal lautan sebagai pedoman dalam laluan pelayaran dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Ada kala tu dia menggunakan rasa dengan cara dia merasa air. Dalam perjalanan dia daripada Kuala Terengganu contohnya sampai ke Bangkok, dia akan melalui beberapa buah sungai nak sampai ke Bangkok. So setiap kali sampai di muara sungai dia akan ambil air, dia akan rasa. Sebab kita tahu vegetation kita atau tanaman yang ada di muara sungai itu berbeza-beza. Ada tanah berpasir, ada tanah yang berseduk, ada tanah yang nipah, ada tanah bakau, ada tanah yang berembang. Ini semua memberi rasa air yang berbeza. Kalau malam hari memang kita tak nampak daratan. Tapi kita rasa kita berada berhampiran dengan ni, maka dia ambilnya air letakkan di bibir. Oh, kita dah ada kolosut. Kemudian ada hidung juga. Hidung ni deria bahu kita. Mereka ni dah tahu. Biasanya kalau kita rasa batu karang ni biasanya hanya dia kuat. Kalau kita duduk bawah hangi, so kita tahu baunya terlalu hanyir. Maka di hadapan kita tu akan ada terumbu karang yang besar. So mata lagi saya kata tadi kita tengok dia punya ni. Dari segi olokan atau remas-remas air yang ada kat situ. Nak menentukan cetek yang boleh pasang. Cabaran pembangunan teknologi hidrografi juga berkait rapat dengan keadaan perubahan cuaca semasa, aktiviti marin, peningkatan populasi manusia dan kerancakan pembangunan sekitar pesisir pantai yang banyak mempengaruhi ekosistem lautan dari masa ke masa. Untuk sistem ramalan oceanografi seperti suhu permukaan laut, ia agak baru yang dibangunkan oleh Bahagian Pendidikan dan juga Pembangunan Teknikal Malaysia. Kami sedang dalam fasa pengujian dan verifikasi. Sebelum sebuah produk ataupun kita panggil tools kita gunakan untuk membuat ramalan, kami perlu uji dengan intensif terlebih dahulu. Terutama verifikasi dengan keadaan sebenar. Kita ada acoustic Doppler current profiler seperti di Pulau Mabul. Ia mengukur suhu laut dengan keadaan sebenar. Jadi kami akan membuat kajian dengan membandingkan ramalan dan bacaan sebenar. Sejauh mana ketepatannya. Apabila ia memenuhi ketepatan yang standard, toleransi yang boleh digunakan pakai, kita akan gunakan secara berleluasa. Dalam maksud arti kata lain, kita akan sampaikan kepada pengguna-pengguna akhir, kumpulan sasar. Pusat Hidrografi Nasional juga boleh saya katakan mempunyai trifungsi. Pertama, terhadap keneteraan, kedua, nasional dan ketiga, antarabangsa. Keneteraan seperti biasa, kita melakukan kerja-kerja pengukuran dan kita mengistilahkan apa-apa yang kita kumpulkan itu terhadap kegunaan tentera. Bagi national level, kita juga memberi input kepada pelabuhan-pelabuhan, perairan-perairan untuk keselamatan pelayaran, terutamanya kepada Jabatan Laut. Kami juga terlibat dengan International Hydrographic Organization di mana sebanyak 86 ahli dan juga khususnya kepada regional area iaitu East Asia Hydrographic Commission. Kita ada 10 negara yang terlibat. So alhamdulillah bahawa masa ni kita main peranan yang amat baik TADM sendiri di mana kita terlibat di dalam semua isu-isu persebadanan negeri, persebadanan antara negara-negara jiran, semua bermula daripada kerja-kerja pengumpulan data hidrografi.
Jentera Autonomous Dasar Laut, Permukaan dan juga udara kini mampu melakukan tugasan ini dengan lebih efisien, jimat kos, pantas dan tepat berbanding menggunakan bot, kapal terbang dan selaman dasar laut yang dioperasikan secara manual oleh manusia. Kita buat kajian, kita sentiasa menggunakan peralatan-peralatan terkini dalam teknologi yang ada dalam oceanografi. Sebagai contoh, kita ada wave glider. Wave glider ini adalah antara peralatan terkini yang digunakan oleh institusi oceanografi dunia. Yang mana wave glider ni dia seperti kapal tapi dia kecil, kita boleh tinggalkan dia kat laut, so dia autonomous. So dia tak perlu dikawal. Kita dikawal dia di EMT saja. So kita tinggalkan dia di laut, dia boleh bekerja selama 2 ke 3 minggu untuk dapatkan data. Kemudian bila tiba masanya dia balik, kita panggil dia dan kita ambil dia kat laut. So itu antara teknologi terkini yang memudahkan cara kita mengambil data dan mengurangkan kita kata manpower. So dia menjadikan kerja kita lebih efisien dan mendapatkan data dengan lebih banyak. So yang kuning ni adalah antara alatan kita punya side scan sonar yang mana kita gunakan untuk mencari benda-benda yang ada di dasar lautan. So ini sebenarnya teknologi yang sama digunakan sewaktu proses mencari MH370. Cuma kapasiti ini untuk kapasiti laut Cete. So kita sentiasa menggunakan teknologi ini untuk pelbagai kajian. Antaranya kita bekerjasama dengan pihak museum untuk buat kajian shipwreck, kan? Kemudian kita ada juga buat kerjasama dengan Jabatan Perikanan untuk buat pemetaan terumbu tiruan yang kita letakkan di lautan untuk menggalakkan pertumbuhan ikan-ikan. Semua perkara yang melibatkan pemetaan dasar laut kita menggunakan teknologi sonar, dan ini antara yang kita banyak gunakan dalam kajian kita di sini. Sebenarnya kita sangat bergantung pada maklumat masyarakat setempat untuk tahu, untuk faham apa yang telah berlaku dengan kita kata tangkapan. Berapa banyak, adakah berkurangan ataupun bertambah. Sebagai contoh, satu lagi kita maklumat tentang hakisan pantai. So apa yang berlaku sekarang ini adalah bila berlaku hakisan pantai kita tidak faham. 30 tahun dulu pantai sebenarnya di mana? So hanya maklumat daripada orang kampung yang kita boleh faham. Oh, sebelum ni mungkin pantai lebih jauh pada ni. Sebab kita tidak ada data yang tepat. Mungkin sebelum ni kajian yang sistematik tidak dilaksanakan. Jadi maklumat daripada penduduk kampung ataupun masyarakat setempat sebenarnya sedikit sebanyak membantu memberi gambaran tentang isu sebenar yang berlaku di kawasan tersebut. Penglibatan orang awam sebenarnya penting sebab kita sebagai contoh kita ambil kajian koral ataupun terumbu karang. Kita ada beberapa teknik pengambilan video terumbu karang. So kita sediakan teknik bagaimana untuk mengambil video tersebut, dan kita bagi ruang orang yang contoh selalu pergi diving. So mereka boleh ambil dan mereka boleh share gambar tersebut sebagai salah satu cara untuk kita membuat assessment atau penilaian terhadap kesihatan terumbu karang tersebut. So mungkin kita ada data tahun 2 tahun lepas, kemudian ada orang awam yang pergi diving, dia boleh ambil gambar yang terkini. So kita boleh buat comparison. So itu yang sedang dilaksanakan. Antara contoh sebenarnya bagaimana masyarakat ataupun komuniti boleh membantu saintis. Kebaikan perkongsian data ini membantu menjadikan kawasan perairan negara lebih selamat dan terjamin. Secara tidak langsung, ianya mampu meningkatkan hasil produktiviti ekonomi negara. Antaranya sebenarnya kita sejak beberapa tahun belakangan kita memberi tumpuan kepada apa yang kita namakan satu kawasan kita kata proses upwelling. Proses upwelling adalah proses di mana air daripada sub permukaan naik ke atas disebabkan oleh pergerakan angin dan juga pergerakan arus lautan. So, jadi kawasan Terengganu, Pahang dan Johor sebenarnya antara kawasan yang sangat aktif. Aktiviti upwelling ini berlaku di lautan, terutama disebabkan oleh pergerakan angin semasa bulan 7 dan bulan Julai dan bulan Ogos. So kita masih cuba untuk kaji dengan lebih mendalam. So kita dah faham bahawa pada bulan 7 dan 8 sumber perikanan kita naik disebabkan oleh produktiviti yang tinggi kerana proses upwelling ni tadi. Sekarang ni kita cuba nak fahamkan bagaimana impak perubahan iklim yang boleh mengganggu proses tersebut. Sebab sebelum ni kita hanya faham pergi laut ada ikan, tapi sebenarnya ada proses tertentu yang menyebabkan ikan tu banyak. Cuma sekarang ni kita nak faham kalau berlaku perubahan dari segi iklim,
akan berimpact kepada sumber perikanan. Sebab itu yang kita daripada situ kita boleh memberi pandangan, sebab isu perikanan ni adalah isu utama sebab dia menjadi sumber makanan kepada negara kan. Jadi kita terlibat dalam kajian berkenaan dan kajian itu unik sebab sebelum ini tidak pernah ada kajian yang mendalam terhadap aspek whaling di kawasan Malaysia. Kadang-kadang mungkin orang rasa duduk jauh daripada lautan ni tak penting lautan, sedangkan lautan sangat berkait rapat dengan kehidupan kita. Bukan saja dia memberi impak terhadap iklim, tetapi dia memberi sumber perikanan atau sumber makanan yang utama kepada negara. Jadi memahami masalah, memahami isu, memahami apa kesilapan yang manusia buat yang menyebabkan terganggunya sumber perikanan, terganggunya ekosistem lautan adalah sangat penting supaya kita dapat memastikan sumber laut negara ni berada dalam keadaan yang selamat untuk masa hadapan. Untuk itu, dunia kini harus bergerak seiring dan saling membantu dalam membangunkan teknologi dalam bidang hidrografi yang inovatif bagi memastikan komuniti marin dapat memainkan peranan masing-masing yang lebih efisien, efektif dan berkepentingan dalam menguruskan alam sekitar dan sumbernya untuk kehidupan yang lebih terjamin.